Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada hadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di surau Al-Ghazali pada malam ini, dan juga kepada yang melihat dari live daripada YouTube. InsyaAllah kita akan bersambung dalam program kita yang membawa tajuk penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dahulu dengan definisi akidah. Akidah dari sudut bahasa membawa beberapa erti, iaitu mengukuhkan perjanjian, tekad yang penuh. Ia juga adalah kata kerja daripada perkataan bahasa Arab aqadah yang membawa erti ikat atau simpul. Dari kata aqadah ini lahirnya perkataan al-aqad yang membawa maksud hukum, perjanjian dan pemastian seperti akad sumpah, akad nikah dan akad jual beli. Selain itu, akidah juga berasal dari kata kerja aqadah yaqidu, juga membawa erti ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Kita pergi kepada definisi akidah dari sudut istilah pula. Dari sudut istilah, akidah itu ialah keyakinan yang jitu, perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa sehingga beroleh keyakinan yang jitu serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan dan syak. Selain itu, akidah juga ialah pegangan dan kepercayaan, berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa bercampur dengan sebarang keraguan, syak dan kegundahan jiwa. Oleh itu, akidah itu berasaskan keyakinan dan membenarkannya tanpa soal. Keyakinan dan kepercayaan yang mendalam itu lahir dari hati manusia berdasarkan kepada ilmu dan sumber yang sahih serta menjadi pegangan hidup dengan melaksanakan rukun-rukun iman tanpa sebarang syak, ragu-ragu dan tanpa sebarang paksaan. Akidah yang tulen pasti akan melahirkan peribadi dan akhlak yang mulia, hasil pancaran iman yang sempurna. Seterusnya, kita akan pergi kepada definisi ibadah. Perkataan ibadah ataupun ibadat datang daripada perkataan Arab. Dari segi bahasa, ibadah membawa erti patuh, taat, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi istilah pula, ibadat membawa erti tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Kita teruskan pula bagaimana untuk mendapatkan akidah yang mantap. Untuk mendapatkan akidah yang mantap, ia bermula dengan keyakinan. Keyakinan ialah amalan hati yang menjadi tanda kesempurnaan iman Muslim. Ia juga kunci dalam mengenal Allah SWT sebagai pencipta dan pentadbir alam semesta. Justeru, iman Muslim akan bertambah mantap dan kukuh. Tanpa keyakinan, iman akan mudah goyah dan luntur serta mudah terkena penyakit lalai, lupa diri serta ragu-ragu. Ulama tasawuf membahagikan yakin kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang paling rendah ialah ilmu yakin, tengah-tengah ainul yakin dan peringkat yang paling tinggi hakul yakin. Ilmu yakin, ia berlaku apabila yakin baru bertapak di kotak fikiran. Ilmu yakin boleh dikatakan apabila seseorang itu beribadat dan beriman hanya dengan menggunakan kaedah akal fikiran dan ilmu zahir sahaja. Penetapan akan adanya Allah SWT hanya dilakukan dengan perbahasan ilmu yang belum bertapak kukuh dalam hati. Kita teruskan kepada ainul yakin. Ainul yakin kelihatannya lebih jelas daripada ilmu yakin. Ainul yakin adalah seseorang itu beribadah dengan hati yang yakin dan nampak kebesaran Allah SWT dengan mata hati. Ibadat orang seperti ini amat kemas dan adab serta akhlaknya halus, manakala tauhid kukuh di lubuk hatinya. Hatinya tidak mudah goyah dan sentiasa memohon perlindungan Tuhan. Kita teruskan kepada yang paling tinggi, hakul yakin. Hakul yakin, keadaannya Muslim beribadat dan beriman kepada Allah SWT dengan melihatnya, mata hatinya melihat akan kebesaran Allah SWT. Keadaan ini hanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW apabila baginda ditanya mengenai hakikat ihsan, iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya sekalipun, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Dalam tahap ini,
barulah Muslim dapat mencapai hakul yakin, iaitu berasaskan kehadiran Allah SWT dalam amalan, perilaku dan tindakan setiap detik. Dia juga akan merasai kemanisan iman. Tiada tolok bandingnya, akan menikmati kebahagiaan abadi dunia dan di akhirat. Oleh itu, setiap Muslim wajib memantapkan keyakinan kepada Allah SWT yang menjadi jalan menuju kesempurnaan iman hakiki. Syekh Ahmad Ibn Al-Hashim Al-Antaki pernah berkata, sesungguhnya, paling sedikit yakin apabila sudah sampai ke lubuk hati, maka hatinya akan penuh dengan cahaya, keraguan akan hilang, jiwanya penuh dengan rasa kesyukuran dan rasa takut kepada Allah yang bertambah. Seterusnya kita pergi kepada untuk mendapatkan ibadah yang sempurna. Bagi orang yang sempurna imannya, kuasa ibadah merangkumi ibadah ritual dan ibadah umum termasuk pekerjaan untuk menyeru kemakrufan, menolak kemungkaran dan mencari rezeki seharian. Makhluk lain yang dicipta Tuhan pula menyembah dan beribadah kepada Allah SWT dengan cara yang masing-masing. Kegalauan dalam hidup insan serta pemusnahan alam yang dilakukannya adalah hasil daripada peribadatan yang tidak sempurna. Manusia mungkin dilihat sebagai melakukan ritual ibadah secara zahir, tetapi jiwanya rosak dan gersang. Lihat saja bagaimana orang yang kelihatan bersembahyang tetapi tak segan selu berbohong dan pecah amanah serta bermaksiat dan lain-lain walaupun dia solat. Mustahil bagi orang yang tidak menjaga tata susulan pekerjaan dan dapat berprestasi dengan baik serta menyuburkan jiwanya dengan hanya memuja Tuhan secara zahir. Inilah kepuraan dalam ubudiah atau pengabdian yang syarat dengan kemunafikan. Pelaksanaan ibadah seorang individu seolah-olah ia dilihat oleh Allah SWT adalah satu kesedaran dalam diri penyembah Tuhan yang tinggi keisanannya. Makam ihsan inilah yang tertinggi dalam kehidupan jika dibandingkan dengan penghayatan rukun Islam dan rukun iman. Tanpa kedua-dua rukun asas dalam Islam dan iman itu, makam ihsan tidak akan tercapai. Tanpa menuruti syariah Muhammad SAW, ibadah yang sempurna tidak akan tercapai. Si hamba yang melaksanakan apa saja kerja dengan kesedaran, ia dilihat Tuhan Yang Maha Esa yang mencipta segala alam dan kejadian adalah hamba yang hidup dalam jagaan Tuhannya. Jika hamba membuat kesilapan kerana ia adalah insan yang lemah, ia cepat dipimpin kembali oleh Tuhan Allah Ar-Rashid. Seorang Muslim yang berada di makam ihsan ialah orang yang menjadi manusia yang amat rapat dengan Tuhannya. Bila dibangkitkan di akhirat nanti, semuanya akan terpaksa berhadapan dengan Tuhan dan akan direkodkan kehidupan mereka akan dibuka sebenarnya amat menggerunkan. Oleh itu, untuk mendapatkan ibadah yang sempurna ialah dengan memantapkan akidah dahulu, baru mendapatkan ibadah yang sempurna kerana ia sedar akan kewujudan Allah yang melihatnya sentiasa. Daripada perkara-perkara untuk mendapatkan akidah yang mantap dan ibadah yang mantap ini adalah merupakan perkara-perkara yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jika kita melakukan perkara-perkara tersebut, kesan-kesannya ialah yang pertama adalah bukti penghambaan yang sebenar-sebenarnya kepada Allah SWT. Yang kedua, terpancar percikan daripada bayangan Rasulullah SAW melalui pelakuan, percakapan serta amalan baginda yang dicontohi. Apabila kita lakukannya, terpancar kita punya bayang-bayang seakan-akan Rasulullah. Yang ketiga, menjadi seorang yang berjaya bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat. Kita akan berjaya, wahai kawan-kawan semua, rakan-rakan. Dan terakhir adalah apabila kita mengamalkan dan menghayati betul-betul akidah dan ibadah ini, ia adalah bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan untuk tazkirah saya pada malam ini, kita mestilah menghadamkan betul-betul menghayati akidah dan ibadah ini dengan berlandaskan sunnah Nabi kita Rasulullah SAW dengan cara yang betul, sempurna, mantap dan mendalam, kerana ia mampu membina peribadi dan Muslim yang sejati ataupun lahir jati diri Muslim. Lahirnya Muslim yang sejati, maka lahirnya negara yang sejahtera dan aman. Selain itu, mendapat rahmat dan redha Allah serta mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak, insya-Allah. Itu saja tazkirah saya pada malam ini. Kita tangguhkan kita punya majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Manakala yang kedua-duanya adalah datang daripada Allah SWT.